الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Done.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh ahli kuasa surau An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan rahmatnya dapat kita berhimpun di surau kita ini dalam SOP yang kita patuhi setelah lebih kurang 3-4 bulan lama juga kita tak berhimpun dalam jumlah yang lebih ramai. Alhamdulillah dia bagi ruang untuk pihak kuasa untuk berhimpun dalam jumlah ramai. Mudah-mudahan kita doakan selalu berterusan agar pandemik COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Besar ujian Allah pada kita Lebih setahun Allah menguji kita. Ada sahabat kita meninggal kerana musibah ini Ada yang positif ramai, ada yang stres, macam-macam lah berlaku. Jadi itu semua adalah merupakan sebahagian daripada ujian daripada Allah untuk kita tingkatkan amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita tengok sebuah hadis Nabi yang di bawah tajuk kesan-kesan sujud di dunia dan di akhirat. An Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'mari qala laqitu Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni bihi al-jannah aw qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah fasakata thumma sa'altuhu fasakata thumma sa'altuhu ats-thalithata faqala sa'altu 'an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم. Maksudnya dari Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'mari katanya, aku pernah bertemu dengan Thawban maula hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepadanya, ceritakanlah kepada aku suatu amalan yang dengan sebabnya aku dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, atau katanya suatu amalan yang paling disukai oleh Allah. Lalu dia Thawban pun diam. Kemudian aku bertanya lagi, dia juga diam. Kemudian aku bertanya lagi kali yang ketiga, maka dia berkata, aku pernah bertanya tentang perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sabda baginda, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah, kerana sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan satu sujud kecuali Allah akan tinggikan engkau dengannya satu darjat dan hapuskan daripadamu satu kesalahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini cara untuk bertaqarrub, cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umumnya dengan perbanyakkan sujud, memperpanjangkan sujud, memperbanyakkan doa dalam sujud, sambil menangis dengan penuh harapan dan ketakutan agar Allah menerima dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Maknanya dalam bahasa yang lain artinya
tempat sujud di dalam solat kan. Maknanya secara tak langsung mengajar kita bahawa pentingnya solat-solat yang didirikan dengan penuh keikhlasan dan panjangkan sujud khususnya dalam solat-solat sunat yang kita kerjakan. Itu menunjukkan jiwa kita, hati kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan tersebut akan membuahkan kesan positif pada seorang yang sujud itu sejak di dunia sebelum dia ke akhirat. Mana rasa seronok, rasa gembira berhubung dengan Allah waktu atas dunia, dalam solat, dalam sujud kita solat kepada Allah. Jadi kalau kita sujud pun ekspres, sembahyang pun ekspres, di mana hati kita dengan Allah? Di mana cinta kita dengan Allah? Itu asas sebagai seorang Muslim. Itu penting. Betul lah. Setiap amalan itu ada tamak-ninah. Rukun fi'li itu ada tamak-ninah. Rukun fi'li kan. Walaupun bacaan itu sunat, tak baca pun tak ada apa-apa kan. Arti sunat. Tapi kena baca lah sepatutnya. Sebabnya itu tanda kita nak berhubung dengan Allah. Tapi kalau sujud pun tak ada tamak-ninah, itu menyebabkan tidak sah salat. Sekadar membaca paling pendek subhanallah, kita faham. Erti menandakan itu kita tengah berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak faham apa dia kesan sujud dalam kehidupan kita yang Nabi sebut tadi, ya. Satu, tanda sujud pada wajah kita. Allah menyebut Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia Allah dan redha Allah. Tanda mereka tampak pada muka mereka dari kesan sujud. Mana Allah sebut kesan sujud dapat dilihat dalam banyak makna. Ayat ini satu, pada air muka orang yang banyak solat, banyak sujud. Dalam bahasa mudah, jernih, kan? Beza orang semayang, orang tak semayang, air muka dia ada beza. Yang tahu beza, kita perhatikan, maknanya ada beza. Jadi kita nak terselah kesan sujud itu pada air muka kita yang jernih, yang menandakan kita sentiasa solat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ada tanda kat dahi ke hitam ke, bukan itu. Itu bukan syak kan. Okey, tanda itu bukan. Mana tanda itu air mukanya. Kalau ada kesan itu soal lain lah, kan? Yang penting air muka dia. Bukan tiga lain. Bukan tiga lain itu, kan? Itu lain. Itu mana air muka orang sembahyang itu nampak beza. Sebab apa? Sebab khusyuk dia, sebab ikhlas hati dia, tawaduk dia dengan Allah waktu dia salat. Jadi naik di kejernihan air mukanya. Itu besarnya. Itu benda tak boleh buat lah. Tak boleh buat-buat, kecuali kita buat betul-betul, kan. Jadi kita tengok dia pun seronok. Tengok orang tu seronok, semua seronok. Tak tahu rasa. Itu kesan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, tidak seorang pun yang menyimpan sesuatu dalam hatinya melainkan Allah lihatkan apa yang disembah itu melalui dua tempat. Satu,
wajahnya, dua tutur katanya. Nak tengok orang tu baik tak baik, satu air muka dia. Jadilah macam ni kan. Ini orang sembahyang. Nombor dua, dia bercakap. Dua itu antara tanda orang itu ikhlas, orang itu baik. Jadi amalan solat kita akan terserlah pada air muka kita, satu. Yang kedua, pada cakap kita, tutur kata kita, bicara kita. Itu gambaran kalau buat tadi kerana Allah. Okay. Itu paling penting. Itu nombor penting. Jadi bila niat kerana Allah, Allah tunjukkan zahirnya. Dunia pun dapat tengok. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah juga berkata, sesiapa yang baik batinnya, hatinya, saya Allah tunjukkan baik pada zahir. Zahir tadi air muka lah. Jadi maksud kesan sujud inilah kesan pada wajahnya dan pada tutur bicaranya. Itu satu. Nombor dua, kesan nombor dua, meninggikan darjat dan menghapuskan kesalahan. Tempat yang paling dekat dengan Allah, sujudlah. Kita menghinakan diri kita untuk Allah, tak boleh sujud untuk manusia, tak boleh. Syirik. Sujud ini hanya untuk Allah. Muka yang mulia, kaki yang hina, letak atas bumi. Untuk siapa? Untuk Allah. Kalau itu buat untuk manusia, suatu kesalahan. Itu kita dengan Allah. Jadi waktu itu yang kita nak apa? Satu, nak minta dosa kita terampun. Itulah tak cara lain. Nak. Yang kedua, nak tinggikan kedudukan kita, darjat kita sisi Allah. Maka kita sanggup merendah diri kita sebagai hamba dengan penuh tawaduk untuk sujud hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda perhambaan. Dalam bahasa Arab sebut ubudiyah. Perhambaan kita yang betul-betul hanya kepada Allah. Orang sombong tak boleh sujud. Kalau dia ada ego, ada sombong, ada takabur, susah untuk sampai ke situ kan? Kan? Mungkin dia semayang tapi nak betul-betul dia sujud betul tu sukar. Kalau ada hatinya tak ikhlas. Nampak simple semayang, mudah kan? Tapi nak betul-betul itu bukan benda yang, itulah nilai kualiti kita hidup sebagai manusia. Tengok pada sujudnya, tengok pada solatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesan ketiga ialah menghilangkan rasa duka. Macam sekarang kita diuji dengan musibah COVID-19 kan. Duka cita sahabat kita meninggal kan. Imam Hamid, pak saya pun 2 orang meninggal. Ya. Ahli jemaah yang istiqamah dengan surau masuk maid kan. Balik rumah sekejap. Lepas tu ni apa dia? Long COVID tak? Batuk lagi. Pergi hospital meninggal kan. Artinya duka cita kerana orang terdekat yang rapat dengan kita, yang selalu dengan kita, pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keadaan duka cita ini, Allah uji dengan musibah ini, di mana musibah ini adalah 2 perkara. Satu, untuk mengangkat dosa kita kalau kita sabar kan. Yang kedua, untuk meninggikan darjat kita kalau kita makin banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perasaan duka cita itu kita tunjukkan, kita buktikan dalam bentuk ketenangan kita ketika sujud kepada Allah. Lagi kena musibah, lagi sujud, rasa lebih khusyuk.
Semayang rasa lebih khusyuk. Kenapa? Sebab kita memohon, minta Allah angkat cepat-cepat ujian yang seumpama ini. Itu mana duka cita zahirnya, tapi hatinya tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila solat je, jiwa menjadi tenang. Bila sujud je, jiwa menjadi gembira. Itu orang yang hebat. Kadang-kadang kita ni bila ada masalah, lagi ekspres semayang, sujud sekejap. Lagi ada masalah, lagi jauh, lagi semayang lambat pula. Jadi terbaliklah. Yang kita nak ialah lagi duka cita, lagi khusyuk. Sebab apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi rajin kita bercakap dengan orang yang kita kasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi seronok cerita kepada Allah. Apa cerita kita ini? Mengadu kepada Allah, minta Allah ampun dosa. Bilang kita nak banyak dosa gini kan, dalam hati kita. Jadi kan, kalau keluar kat mulut kena bahasa Arab lah kan. Hati sebut depan Allah, ya Allah banyaknya aku buat gini, bilang. Tak apa, mengadu kepada siapa? Bukan manusia, kepada Allah. Minta apa? Minta keampun. Itu kesan ketiga. Waktu duka cita, orang itu masih boleh berhubung dengan Allah dalam bentuk sujud yang lama untuk mohon keampunan dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cukup berat kan? Susah. Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 98, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, kata Allah. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebab apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanku yang adalah kamu di antara orang-orang yang bersujud, banyak sujud. Lagi duka cita, kesannya lagi dekat dengan Allah, lagi sujud, lagi mengadu kepada Allah. Itu nombor 3. Nombor 4, kesan sujud tadi, solat tadi ialah dia banyak sabar. Orang itu banyak sabar. Maknanya sabar dalam kehidupannya, walaupun banyak ujian, banyak masalah, tetap sabar. Sabar 3 tempat sabar ni, 3 keadaan. 1, sabar dalam ibadat. Sabar buat ibadat boleh lama, tak ada. Sujud boleh lama, sembahyang boleh lama, seronok. Yang kedua, sabar dari tinggal maksiat. Mana orang lain buat maksiat, aku tak buat maksiat. Orang lain mengumpat, aku tak mengumpat. Boleh sabar tak mengumpat. Ayah. Nombor 3, sabar bila kena musibah. Bila dia uji boleh sabar. Jadi dalam hal ini boleh sabar dalam keadaan dia beribadat kepada Allah. Boleh lama sujud dia dalam ibadat. Itu mana boleh sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan hilang sifat malas, akan hilang sifat tidak tamakninah dalam solat kita. Kenapa? Kita boleh sabar, tahan seketika untuk mengisi masa untuk kita solat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesan yang keempat jika kita diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kesan kelima ialah syaitan akan menangis. Nabi bersabda dalam sebuah maksudnya, jika anak cucu Adam membaca ayat sejadah subuh kan, lalu dia sujud tilawah, maka syaitan akan menjauhkan dirinya sambil menangis. Dan dia berkata, sungguh celakalah aku. Anak cucu Adam disuruh sujud, lalu mereka sujud, maka syurgalah baginya. Dan aku disuruh sujud,
tapi aku enggan, kata syaitan, maka nerakalah untuk aku. Sebab apa syaitan tu jadi macam tu? Angkuh, sombong. Aku dari api, kamu dari tanah. Takkan nak sujud. Sebab apa? Aku hebat daripada kamu. Jadi sifat angkuh, sifat sombong merosakkan manusia. Walaupun Allah yang arahkan untuk sujud, tapi syaitan enggan sujud. Jadi sebab itulah dikata syaitan menangis bagi orang-orang yang mampu sujud, khususnya ketika solat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah bila panjang sujud, banyak sujud, tanda kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima. Yang keenam, tanda sujud di padang mahsyar, di padang mahsyar. Nabi bersabda, maksudnya, tidak seorang pun daripada umatku pada hari kiamat kecuali aku dapat kenal. Ramai-ramai itu Allah boleh kenal. Para sahabat tanya, bagaimana Tuhan akan mengenal mereka yang berada dalam tengah-tengah umat yang sama? Nabi kata, tanya Nabi, macam mana Nabi boleh kenal? Ramai-ramai ni, mana umat kamu? Macam mana nak kenal? Jawab Nabi, bagaimana pendapatmu jika di tengah-tengah gerombolan kuda yang banyak terdapat kuda yang bertanda pada dahinya? Nabi tanya sahabat, bukankah engkau dapat mengenalinya yang ada tanda? Kata baginda lagi, sudah tentu sahabat kata itu. Umatku pada hari itu ada tanda sujud dan kesan-kesan wudu. Kan nak sembahyang kena ambil wudu. Wudu itu macam cahaya nur. Lepas tu kita sembahyang pula, kita sujud pula. Jadi macam ramai tu, macam berkelip lah kan. Nampak Nabi kata, umat aku ni, umat aku ni. Kalau tak sembahyang, Nabi tak lihat ambil dia. Kenapa? Tak nampak tanda dia. Tanda di pada mahsyar ada tanda orang yang. Jadi beruntunglah orang yang solat, orang yang Allah terima solatnya, orang yang sujudnya lama, mungkin sini dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanda pada mukanya. Dunia pun jernih, akhirat Nabi tahu siapa umat dia. Kenapa? Sebab dia solat tadi. Jadi kita kena sungguh-sungguhlah, insya-Allah kita cuba. Yang ketujuh, masuk syurga lah akhirat. Dan Abu Salamah katanya telah menceritakan kepadaku Rabi'ah bin Qa'am al-Aslami, katanya, aku pernah tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun menyediakan air untuk wuduknya dan keperluannya yang lain. Lalu baginda berkata kepadaku, mintalah apa hajatmu kepadaku. Maka aku pun meminta. Aku minta kepada Tuhan agar aku menjadi teman Tuhan dalam syurga. Sahabat ini, baginda bertanya, ada hajat lain tak? Lalu aku jawab lagi, hanya itu je. Aku nak aku ni boleh teman Nabi dalam syurga. Nabi bersabda, bantulah aku, kata Nabi, untuk dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Bantu kamu untuk dekat dengan aku, caranya banyakkan sujud. Jadi ini gambaran tawaran Nabi untuk masuk syurga, artinya banyak solat, banyak sujud. Sebab syurga Firdaus hanya untuk para nabi-nabi dan para syuhada. Jadi boleh masuk, boleh cepat duduk dekat Nabi, antaranya solat yang Allah terima, sujud yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita baca hadis antara solat sunat kan. Solat sunat kan? Solat sunat rawatib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yusalli lillah kulla yawmin thintai asyrata rak'atan tatawwu'an khairun
ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Hadirin muslim, tiada seorang hamba pun yang solat kerana Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat secara sunat, bukannya fardu, kecuali Allah membina untuknya sebuah syurga, sebuah rumah dalam syurga Allah. Hadis kedua, man sabara ala 12 rak'atan fil yaumi wal lailah dakhala al jannah. Bilangan dia 4 qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-fajr. Rawahu An-Nasa'i. Siapa yang sabar menunaikan 12 rakaat salat dalam sehari semalam akan masuk syurga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Itu namanya salat sunat rawatib muakkad. Datuk Dr. Basri buat kempen, dia kata mahligai mampu milik. Bahasa dia mahligai mampu milik. Nak mahligai di mana? Dalam syurga. Tapi mampu milik, caranya antaranya 12 rakaat salat. 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 sebelum subuh, 8, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Ialah itu rawatib juga, tapi tidak muakkad. Dapat apa? Banglo dalam syurga, mahliga dalam syurga. Mampu milik tak? Mampu. Ya payah sikit zuhur lah, 4 rakaat dulu sebab kita qamat cepat kan. Jadi maknanya ialah itu mungkin datang awal, lepas isyak senang lah, tak bubuk orang dah. Lepas maghrib pun tak bubuk. Ya sebelum tu sebab kita selamat sampai tak sempat. Tapi yang paling afdal di rumah lah. Tapi sebab rumah terjauh tak nak kan. Tapi kena datang awal lah untuk dapat fadilah ini. Boleh cuba? InsyaAllah kita dah buat dah. Kita bakat-bakat istiqamah. Nak apa? Nak banglo di mana? Dalam syurga. Buat kerana Allah. Mudah, tapi sediakan masa. Mudah pada nama, nak buat itu satu dugaan kan. Tama-tama kalau solat di rumah, di surah tak apalah orang bangun semua, aku tak bangun, malu ni. Bangun juga kan. Mula-mula kerana orang tak apalah. Mula-mula, lama-lama jadi ikhlas. Jangan pula buat kerana orang tak payah buat lah. Rugi dua-dua lah. Buat dulu. Mungkin mula-mula kerana manusia. Malulah kan. Tak apa. Lama-lama akan dapat lah. Tapi kalau tak buat juga, rumah pun tak buat, dua-dua tempat rugi. Kita ikhtiar lah kan. Yang wajib mungkin kita mampu. Yang sunat itu, yang ekstra itu menduga iman kita. Inilah nilai kita, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ikhtiarkan agar solat-solat sunat seumpama ini, rawatib ke, solat sunat apa ke, mampu kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Tambah di musim pandemik COVID-19 ini menimpa kita, banyakkan sujud, banyakkan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, contoh kedua, sebagai pendakwah disebut oleh Fatihahkan Alkitab Qawaribun Najah fi hayatid du'at, ya, bahtera penyelamat bagi kehidupan pendakwah. Antara amalan yang disyurkan, dicadangkan ialah menunaikan sembahyang 2 rakaat di waktu malam untuk menghadapi kesunyian kubur. Maknanya salat sunat walaupun 2 rakaat bila? Di akhir malam. Satu di akhir malam menandakan kita ini orang yang kuat, nak cari kekuatan
tarbiyah ruhiyah. Salli raka'ataini, tunaikan sembahyang 2 rakaat dalam kegelapan malam demi kesunyian dalam kubur. Nak tak sunyi dalam kubur, antaranya boleh solat sunat walaupun sekadar paling minima 2 rakaat di akhir malam. Sanggup korban tidur, bangun sebelum subuh, pukul 5 bangun misalnya, pukul 4:30 bangun. Untuk apa? Antaranya solat. Solat apa antara? Solat tahajud ke, solat hajat ke, solat witir tutupnya. Artinya sanggup berkorban untuk sujud kepada Allah. Masa tidur kita korban untuk apa? Untuk Allah. Itu orang yang ada daya juang, kekuatan yang tinggi. Allah SWT surah Al-Muzammil, innana syi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qilan. Sesungguhnya jiwa orang terbentuk di waktu malam itu lebih mantap kepribadiannya dan lebih jitu kata-katanya. Benarlah, kalau kita bangun awal, banyak benda boleh selesai. Sebenarnya nombor 1 solat tadi lah, solat malam. Nombor 2 baca Quran kita. Bangun awal cepat solat sunat, cepat mengaji sikit. Kalau bangun lambat, dah celak mata, subuh dah. Lepas subuh tu sibuk dah, perut cari nasi. Tak pergi cari nasi, tak kena dah. Kalau subuh dia tak cari dah, dia tak cari nasi, tak cari dah. Waktu itu penting kan. Jadi bila awal itu Quran selesai, selawat selesai, zikir selesai, istighfar selesai, solat selesai, benda sikit-sikit boleh buat semua package tu. Allah, jadi amatlah rugi. Macam juga waktu yang paling emas antara Maghrib Isyak. Keemasan waktu itu waktu kita segar lah. Bila duduk atau tika sembahyang, kalau kuliah tak ada, di rumah Allah pula atau di rumah ke, untuk beribadat, solat sunat ke, baca Quran ke, zikir ke, istighfar dalam wudu, seolah-olah kita sedang solat. Masya Allah. Malam ikhtiar, Maghrib Isyak pun ikhtiar. Tak apa, duduk di surau dengar kuliah, tak apa juga kan, dalam belajar ilmu. Tapi boleh sedia masa antara dua itu untuk benda yang bermanfaat. Bukan waktu itu sibuk hal-hal lain yang melekakan kita, jadi rugi. Dan satu akhir malam, yang kedua waktu itu. Jadi itu tanda kita kasih, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendakwah, khususnya amalan terbaik untuk kuat dalaman ialah bangun malam untuk sujud. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, hendaklah kalian mengerjakan sembahyang di waktu malam. Justru itu adalah amalan orang-orang yang soleh sebelum kamu dan yang mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Ia penembus segala dosa, pencegah dari segala keburukan. Ia dapat menghapuskan penyakit yang ada dalam badan seseorang. Tamu musim Covid kan, maknanya lagilah kita kena kuat antara ibadat malam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila bangun malam tetap akan ada ujian. Ujian malah kita, syaitan kita. Nabi bersabda, maksudnya apabila seorang hendak menunaikan sembahyang malam, datang malaikat seraya berkata kepadanya, bangun, hari nak pagi dah, sembahyang, ingatlah Tuhanmu. Syaitan datang juga. Malaikat datang, bangunlah, nak subuh dah ni, bangun solat. Syaitan datang, pujuk, malam panjang lagi, tidur lagi, nanti bangun lah. Kalau ia bingkas dari tempat tidurnya sembahyang, badannya akan jadi ringan dan sihat. Nak bangun tu, saya memang tu lah, nak bangun tu satu kekuatan dia. Boleh kencing tapi solat tak ada lagi. Masuk belai kencing, minum teh boleh lagi, tapi nak solat itu. Bangun satu, yang kedua ambil wudu. Bangun kami wudu itu satu cabaran. Syaitan kacau, tidurlah, kulit mengawal lagi,
Sikit lagi sempat lagi. Tidur lajaklah. Lajak kan. Mereka kata bangunlah nak subuh ni. Syaitan kata tidur. Ada masa lagi. Dia bergaduh dua tu. Kita mainlah. Jadi itu. Ambil wudu. Semayang pun Allah payahnya. Dapat Allahu Akbar tu. Itulah nikmat yang paling besar. Waktu semua orang sedang tidur, kita boleh sujud minta doa biar anak aku, keluarga aku, semuanya, jemaah aku kan. Kawasan aku ini Allah beri kebaikan sebaik-baiknya. Ya Allah. Tanda kita bercakap dengan kasih kita yang kita sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia patuh pada syaitan, tak bangun. Tidur sampai ke pagi. Syaitan kencing dalam telinganya. Hadis riwayat Tabrani. Tidur sama-sama bangun-bangun pukul 7 habis dah waktu. Menang syaitan, kalah iman. Ya Allah. Nampak mudah tapi nak bangun ya Allah. Itulah ujian. Itulah nikmat orang beriman. Bila dapat buat itu, insya-Allah ringan badan kita. Memang berat mula-mula. Tapi lama-lama jadi tak bangun, tak betul. Tak bangun, tak selesa. Kan? Kena didik. Itu tanda kita sujud, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Banna dalam 10 wasiat Al-Wisaya Al-Ashr, 10 wasiat dia disebutkan 10 perkara. Nombor satu ialah segera tunaikan solat. Dari 10 senarai nombor 1, semayang tu kena cepat. Maknanya azan awal waktu, kita lelaki jamaah. Kalau masjid tak muat kerana kepatuhan depan ni, di rumah pun jemaah juga. Jadi yang penting solat awal waktu. Gembira Allah panggil. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Boleh. Ya Allah, kan. Barulah senarai lain. Nombor 2 baca Quran, nombor 3 bercakap bahasa Arab, nombor 4 jangan banyak berdebat, nombor 5 jangan banyak ketawa, nombor 6 jangan bergurau teruk sangat, nombor 7 jangan angkat suara lebih lagi orang dengar, nombor 8 jangan mengumpat, nombor 9 kenal dengan ramai orang, nombor 10 kewajipan dia banyak waktu. Nombor 1 dia letak solat. Itu wasiat Hasan Al-Banna pada ahli gerakan Ikhwanul Muslimin, maknanya tarbiyah ruhiyah. Sa'id Hawa ayat masyarakat tulis buat buku tarbiyah ruhiyah. Jadi sebagai seorang Islam, itulah nilai kita, itulah kualiti kita dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, hadis pagi mengajar kita nombor 1 fadilat dan kelebihan sujud kepada Allah, tanda kita taqarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah, tanda cinta, tanda kita kasih kepada Allah sebagai hamba. Yang kedua, orang yang enggan sujud pada Allah termasuk makhluk yang sombong. Dah Allah buat kita, Allah bagi rezeki pada kita, ya kan? Zaman Covid ini kita tahu nilai oksigen lah. Nak menapa kan? Rupanya satu peti pada 5,000 harga dah. Topak lagi. Allah bagi percuma oksigen. Tak payah bayar kan? Free. Bila Covid datang, masuk. Nilai besarnya. Habis duit kita. Kalau bernafas kena bayar dah. Tak boleh bayar. Tak mampu bayar. Kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah, antara tandanya adalah sujud. Jadi orang yang enggan sujud itu makhluk yang sombong. Tidak ada sifat ubudiyah, perhambaan kepada Allah. Itulah sifat iblis. Yang enggan sujud, kenapa? Kerana sombong. Dia lebih baik daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang orang seperti ini mudah mendapat godaan dan hasutan syaitan. Jadi 2 pengajaran terpenting hadis ini tentang pentingnya sujud dalam solat kita, tanda keikhlasan kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar
saya sendiri, kita semua tergolong dalam kelompok-kelompok manusia yang banyak sujud, banyak solat, sunat khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukuplah setakat itu yang baik daripada Allah yang berada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan dalam musibah ini kita banyakkan amalan-amalan yang seumpama ini, yang kita lekakan masa dengan WhatsApp yang keterlaluan, dengan Facebook keterlaluan. Kalau boleh jadi solat sunat kita tak buat, benda lain banyak kita leka kan. Solat sunat sekejap tapi puasa lama kan, latihlah. Kita sama-sama latih. Mudah-mudahan di rumah boleh buat, di surau boleh buat. Kita istiqamah. Kalau tidak semua pun buat sedikit demi sedikit. Mula-mula 2 rakaat sebelum subuh dulu. Jangan tinggal kan. Kita tahu semua pahalanya kaya dunia dan isinya. Banyak pahala. Mana kalau boleh solat 2 rakaat sebelum subuh, dapat dunia dan isinya Allah. Setiap pagi kita kaya. Start dulu kan. Lepas tu start lah. Lepas maghrib ada masa kan, 2 rakaat. Lepas isyak 2 rakaat. Dah 6 dah. Lain tu kisah kan. Nak cukup ratib 4 sebelum zuhur, tak ada 4, buat 2 dulu. Lepas tu lebih mudah nanya berbanding sebelum kan. Jadi ikhtiar seboleh mungkin kita ikhtiarkan solat sunat itu kalau boleh macam wajib. Ada yang kita tak tinggal pada diri kita lah. Jadi kita ikhtiar, lama-lama insya-Allah lama kelamaan kita mudah kan. Tambah pula solat duha pula 2 rakaat pagi, pukul 10 pagi, 9 pagi 2 rakaat kan. Lepas tu kalau kuat lagi bangun awal sebelum subuh tak, 2 rakaat sebelum tahajud ke, atau tutup dengan witir 3 rakaat. Jadi buat sikit dulu. Jangan kalau banyak tu, lepas tu setahun tak buat, rugilah. Baik kita buat tapi istiqamah. Lama-lama akan tambah insya-Allah. Sebab apa? Kesan tu. Kesan ikhlas kita lama nak tambah sikit. Lama-lama kita seronok berhubung dengan Allah, seronok bercakap dengan Allah, seronok dekat dengan Allah dalam sujud, seronok mengadu. Baru kita rasa kesan. Hidup lapang, hidup rasa selesa, walau duit tak ada, tubuh sihat, tak apa kan, tapi rasa lapang. Kenapa? Kita dah berhubung dengan Allah, dah bercakap, dah mengadu kan. Itulah kejernihan jiwa manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita ikhtiar. Saya pun lemah juga kan. Kita ikhtiar sama-sama. Mudah-mudahan COVID ini mengajar kita untuk kita lebih dekat berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Allah uji kan. Zaman Allah uji musibah tu, kita berhubung dalam konteks yang lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang buruk ada kelemahan. Saya sendiri aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau salah silap, mohon maaf banyak-banyak. Kalau salah silap kan, alhamdulillah. Jadi yang baik daripada Allah, yang buruk ada kelemahan. Saya sendiri aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل إياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب